السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin, kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi ini kita sambung muka surat 190, sambungan daripada 5 pelindung buat 5 perkara yang lain. Pada pagi ini kita sambung yang keempat dan yang kelima insyaAllah. Yang keempat, kejujuran berbicara dapat melindungi perkataan, kerana orang yang berdusta tidak dapat diterima ucapannya, baik oleh Allah maupun manusia. Dalam hal ini Ibnu Abbas menyatakan mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Yakni suratul Baqarah ayat 42. Maksudnya tidak mencampur adukkan ucapan yang benar dengan ucapan yang bohong. Sebahagian hukama menyatakan diam membisu lebih baik daripada dusta, dan kejujuran lisan itu awal daripada kebahagiaan. Sebahagian pujangga mengatakan orang yang jujur dilindungi dan disukai, sedang orang yang bohong ucapannya direndahkan dan dihinakan. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa ramai di kalangan manusia dia sanggup berbohong, sanggup berdusta, semata-mata adalah untuk melindungi dirinya ataupun melindungi perkara batil yang dia lakukan. Tetapi orang-orang yang seperti ini, tunggulah, lihatlah, di dunia dia akan dibenci, di dunia dia akan hidup terhina, malah nanti di hari kiamat dia adalah manusia yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang seperti ini pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, alaikum bisidqi. Nabi kata, berlaku jujurlah kamu.
ataupun berkata benarlah kamu. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya orang yang jujur, sesungguhnya orang yang berkata benar, dia akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan itu, kata Nabi, yahdi ilal jannah. Orang yang jujur, orang yang baik, kata Nabi, akan membawa ke surga. Sebab itu di antara sahabat Rasulullah yang mendapat gelaran As-Siddiq adalah Abi Quhafah, ataupun yang mendapat gelaran Abu Bakar As-Siddiq. Dan kalau kita baca di dalam kitab Kashful Ghaibiyah, orang-orang yang berlaku jujur, orang-orang yang bercakap benar, di hari kiamat dia akan duduk pada barisan Abu Bakar As-Siddiq di padang mahsyar, insya-Allah. Kita tak tahu duduk tang mana, kan? Nak dapat duduk di samping ataupun di barisan saf Rasulullah, kan? Rasulullah, lepas tu barisan para sahabat, kemudian barisan, tengoklah orang yang syuhada, dia dapat satu saf ataupun satu tempat yang bahagi. Demikian juga orang yang jujur akan bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Okey. Nah, belum lagi meninggal dunia, tetapi Allah dah kabarkan kepada Rasulullah tentang tempat ataupun kebahagiaan Abu Bakar di dalam syurga. Dengan sebab kejujurannya. Termasuklah ketika mana manusia tidak mempercayai peristiwa Isra wal Mi'raj. Tuan-tuan rahimakumullah, mungkin sekarang kita dengan sains dan teknologi ataupun ilmu yang telah didedahkan kepada kita, kita mungkin boleh percaya. Saya ingat kalau 40 tahun dulu, kan? Kalau 40 tahun dulu orang cerita pergi Mekah 8 jam, dia kata hang pergi Mekah mana? Kan? Pasal zaman tu belum lagi bulan Ramadan, orang dah bertolak pergi Mekah dah. Balik selepas bulan haji. Kan? Tapi sekarang malah orang boleh bertolak 6 ataupun 7 Zulhijjah tu. Masih sempat lagi. Malah kelebihannya bila dapat bertolak saat-saat akhir, insya-Allah dia boleh buat haji ifrad, haji yang paling mulia, haji yang paling afdal, dan tak perlu membayar dam. Okey. Kemudian kata Nabi, wa ma yazalu ar-rajulu yasduku wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Nabi kata orang yang sentiasa duduk dalam kehidupan dia sentiasa betul, sentiasa bercakap yang betul, kata Nabi SAW, nanti sampai satu saat hatta yuktaba 'indallahi siddiqan, sehingga Allah tulis dia di Lauh Mahfuz sebagai orang yang bercakap benar, sebagai orang yang cakap jujur. Okey. Kadang-kadang tuan-tuan yang dirahmati Allah, manusia ni sampai pada peringkat nak menyelamatkan diri dia. Berapa banyak kita dengar kes-kes mahkamah, pada asalnya dia mengaku, kan? Tapi bila dia tengok ada peluang untuk menang, dia tak mengaku, minta dibicarakan. Banyak, kan? Malah kadang-kadang manusia ni sampai pada peringkat dia tak mengaku, tapi bukti-bukti yang mengatakan dia disabitkan bersalah pun dia tak mau mengalah. Sebab itu di kita di Malaysia ni khususnya dia panggil ada mahkamah rayuan, kan? Dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan. Maksudnya apa dia?
Walaupun dari segi bukti-bukti mengatakan dah cukup dah bukti untuk mensabitkan dia bersalah, maka masih ada peluang untuk diri dia membela diri dia. Ada pula satu mahkamah yang lain, dia boleh buat kajian pula dengan keputusan mahkamah yang telah memutuskan itu dia bersalah. Kemudian kadang-kadang memihak kepada orang yang bersalah itu, dia dibebaskan tanpa syarat. Manakala sebahagian lagi, termasuklah kes yang terbaharu, dia tidak menang dalam kes rayuan dia, dan akhirnya dia disabitkan bersalah dan dimasukkan ke dalam penjara. Okey, tuan-tuan rahimakumullah, di zaman Rasulullah, kan, di zaman Nabi berlaku apabila Ma'is bin Malik, kan, Ma'is bin Malik ni dia bukannya disabitkan kesalahan dia bukan sebab atas nama saksi, tapi dia sendiri membuat pengakuan di hadapan Rasulullah. Pun Nabi tak terus hukum dia. Nabi tak terus hukum dia. Nabi cuba lagi meragukan dia. Dia kata la'allaka. Kata Nabi, mungkin engkau tu cium je kot. Ataupun Nabi kata mungkin engkau peluk sahaja. Barulah Ma'is kata, tidak ya Rasulullah, memang saya melakukannya seperti mana dia umpamakan celak masuk pada sarungnya. Lalu fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birajmihi, barulah Nabi memutuskan hukuman dan mengarahkan para sahabat untuk merejam Ma'is bin Malik hingga mati. Maksudnya, inilah peluang manusia bahawasanya supaya dia tidak terus dihukum. Okey. Adapun manusia yang terus bercakap jujur, maka insya-Allah taala manusia itu akan dituliskan oleh Allah Taala di Lauh Mahfuz ataupun di sisi Allah Ta'ala sebagai orang yang siddiq. Sebaliknya kata Nabi, wa iyyakum wal kidbah. Kata Nabi, jauhkan oleh kamu daripada sifat menipu. Nah, tuan-tuan rahimakumullah, termasuklah kadang-kadang orang yang menipu itu adalah kutip derma. Berapa ramai manusia, kan? Kutip derma ni, satu daripadanya ialah kutip tapi guna. Kadang-kadang kutip ni, kalau orang yang malas bekerja, senang cari duit ni, buat kutip duit, berlakon susah. Saya bagi contoh kepada tuan-tuan, saya pernah terserempak dengan orang Islam depan CIMB Bank Taiping, dan juga di depan Bank Islam Taiping, kira yang dekat dengan kita lah tu. Okey, apa yang pernah saya tengok kebetulan yang masuk ke dalam, yang Bank Islam tu yang masuk ke dalam adalah anak saya. Parking tak ada, saya tunggu dalam kereta kat depan. Apa yang berlaku tuan-tuan yang dirahmati Allah? Setiap orang yang keluar daripada bank tersebut, dia akan bagi salam. Oh, warak. Tujuan salam ni memang bagus. Kata Nabi, afsus salam. Budayakan oleh kamu akan salam. Memang Nabi suruh tu. Bila kita berjumpa, kita akan, malah Nabi ni adalah orang yang paling pantas bagi salam. Jarang para sahabat dulu bagi salam banding Rasulullah. Para sahabat baru nak Nabi dah kum. Tu Nabi cepat tu. Kan? Okey. Asalnya salam tu bagus. Kan? Tapi agak-agak dia bagi salam tu nak cakap apa? Dia nak promosikan diri dia lah. Assalamualaikum tu ada matlamat dia, selepas kum tu dia tunjuk apa? Tabung. Okey. Jadi sebahagian kita ni percaya dan derma. Maka dia ikut SOP.
Dia tengok ada derma RM5, ada derma RM10, kan? Jadi kita pun contohnya kita katalah derma 10. Dia pun koyak resit tersebut, entah betul atau tidak tak tahulah. Dia bagi kita resit, kita pun rasa puas hati. Okey. Ada sebahagian tu dia malas nak bagi cukup-cukup ataupun dia tak nak resit, nak buat apa, bukan nak claim lembaga hasil dalam negeri. Jadi dia pun huluk RM2. Kalau huluk RM2 tak resit ni, bukan masuk dalam tabung, masuk dalam poket. Itu saya tengok sendiri, satu. Yang kedua, yang saya tengok di CIMB Taiping tersebut adalah kebetulan yang itu saya sendiri yang masuk. Sebelum saya masuk, saya duduk dulu sebab saya nak kira duit berapa saya nak masukkan. Masa tu anak saya duduk di UMT Terengganu. Kemudian saya tengok ada hamba Allah Ta'ala ni kayuh basikal dengan baju t-shirt pakai tracksuit, bawa beg kecil. Dia parkingkan basikal dia, dia buka baju t-shirt tersebut, dia masuk dalam beg, dia ambil baju Melayu, ambil lebay, letak lebay atas kepala, duduk depan bank. Menipu ke tidak tu? Nampak tak? Semata-mata nak mendapatkan. Okey. Tu kira sah-sah dah. Yang hak tu untuk diri sendiri. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang-kadang dia ambil mana-mana surat, edit sikit, konon-kononnya surat tu daripada Jabatan Agama, ataupun dia dapatkan iklan di internet. Boleh buat, nah? Bukan nak ajar nipu dah. Ada iklan di internet, contohnya tahfiz ke, rumah nak yatim ke. Padahal tahfiz tu tak wujud, ataupun tahfiz tu bukan dia punya, tapi dia gunakan untuk kutip derma. Kalau tuan-tuan perasan dulu pernah masuk surat khabar sebelum PKP, bulan Ramadan, 2 orang remaja ditangkap di hotel sedang kira duit. Tuan-tuan, bulan Ramadan ni orang cukup pemurah. Bukan setakat yang kutip derma ni orang Malaysia, daripada Siam, daripada Kemboja, bulan Ramadan datang. Okey, tuan-tuan muslimin rahimakumullah, inilah perangai manusia, sanggup menipu demi untuk mendapatkan kehidupan, walaupun kadang-kadang tahfiz itu bukan dia punya, ataupun tahfiz itu tak wujud. Yang paling parah lagi, dia suruh orang lain kutip, yang orang lain tu pun jujur kutip, tak tahu apakah benda. Dia janji, kalau engkau kutip kita bagi 2, lagi warak. Kan? Nah? Kan? Dia suruh orang kutip 50-50. Macam apa nama ni? Cerita Ahli Nujum 4 Belalang. Tu yang perompak apa, yang jumpa duit tu. Yang dia rompak apa nama ni? Piramli punya apa? Gua ataupun khazanah. Satu untuk dikau, satu untuk dikau, satu. Tu. 2 untuk dikau, 2 untuk dia aku. Itu kira bagi duit tu. 50-50. Ada jenis tu. Dia suruh orang lain kutip, orang lain pun tak selidik, kutip je. Dia pun jujur, tak tanya apa benda. Yang penting apa dah? 50-50. Tuan-tuan bayangkan kalau dapat 1,500 orang. Oi, dahsyat lah. Kan? Itu lagi lah. Kawan tu kalau dia betul-betul tak tahu, tak apalah, memang dia jujur. Tapi ni yang orang yang nipu ni. Dalam dia suruh orang tu nipu, lepas tu dia makan duit tipu. Kan? Kalau dia menipu haram, dia suruh orang menipu, dia makan duit tipu, haram jadah. Itu kira bahasa besar lagi kan. Haram-haram kan. Kalau kita kata 2 kali haram-haram, 2 kali haram. Jadi wal-i'azubillah. Okey. Fa innal kidba, sebab Nabi kata orang selalu menipu, yahdi ilal fujur, dia membawa kepada
banyak dosa. Wa innal fujura, orang yang banyak dosa, yahdi ilan nar, dia akan membawa kepada neraka. Lalu kata Nabi, wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kizba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba wal iazubillah. Orang yang selalu tipu dan dia selesa dalam keadaan menipu, sampailah Allah Ta'ala tuliskan dia, wal iazubillah. Siapa nak hapus? Nah, siapa nak hapus? Siapa nak mengampun? Kalau Allah sendiri sudah cop orang itu sebagai penipu. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya-Allah yang keempat, sama-samalah kita amalkan pada diri kita, yaitulah kejujuran berbicara dapat melindungi perkataan. Nah, maksudnya ialah kalau kita selalu jujur, maka sedikitlah kita punya kesalahan-kesalahan dalam tutur kata. Yang terakhir, pada tajuk ini ialah bermusyawarah dalam berbagai perkara dapat melindungi berbagai pendapat dalam pengaturan. Musyawarah menjadi sebab selamat dari kezaliman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, musyawarah merupakan benteng dari terjadinya penyesalan dan pengaman dari cercaan. Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah berkata, sebaik-baik gotong royong adalah musyawarah dan seburuk-buruk persiapan adalah sambil lewa. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan yang berlaku, saya ketika kongsi kenyataan Ustazah Asma, dalam ceramah dia kata, kenapa kita sebagai seorang Islam, dia kata, saya terpaksa, dia kata, mengeluarkan pandangan saya, sebab dia dikenali kan penceramah bebas yang dulu dia kerja JAKIM. Dia kata apa? Dia, kenapa orang Islam terlalu gairah, terlalu seronok. Bukan setakat seronok, malah menulis ataupun mengucapkan kata-kata nista, kata-kata keji, kata-kata hina kepada bekas Perdana Menteri. Dia kata, saya bukannya nak menyebelahi siapa-siapa, tapi dia kata sebagai seorang Muslim, bahawasanya kita adalah dilarang menghina pendosa-pendosa. Bila dia dah didapati bersalah, itu dia dengan Allah, dia dengan hukuman, dan dia telah menjalani hukuman. Yang kita yang di luar ni, saya pernah cerita kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah tunjukkan di zaman Imam Malik rahimahullahu ta'ala, seorang pengurus jenazah perempuan menguruskan jenazah, kebetulan dikabarkan perempuan itu, bahasa kitanya perempuan sundal, atau perempuan apa nama ni, kupu-kupu malam, perempuan yang istilahnya tak elok lah. Jadi waktu dia menguruskan jenazah tersebut, kawan tu mati dah kan? Dia berzina ke tak berzina ke, dia dah mati. Yang kita nak hina orang yang dah mati pasal apa? Itu dia dengan Allah lah. Okey. Jadi apa nama ni, waktu memandikan tersebut, sambil dia sabun, gosok, dia pun mengeluarkan perkataan lebih kurang macam tuduhan lah. Ni pezina ni. Dikeluarkan perkataan, maksudnya kawan tu adalah penzina ataupun suka berzina, gitulah. Apa yang berlaku tuan-tuan yang dirahmati Allah?
tangan dia melekat pada tubuh jenazah tersebut. Nak kata apa? Kan, jarang kita dengar ketika memandikan jenazah. Sebab itu siapa-siapa tuan-tuan yang terlibat mandikan jenazah, mulut kena jaga, mata juga kena jaga. Amanah tu. Mungkin kita berjumpa atau menemui busuk ke, berulat ke. Saya bagi contoh tuan-tuan yang dirahmati Allah, kan? Tanpa menyebut nama, tanpa menyebut tempat, ada hamba Allah Ta'ala yang kerja dia adalah menguruskan jenazah yang tidak dituntut ataupun yang tidak berkeluarga. Lebih kurang itulah. Kan? Dengan saya dia ceritalah, dengan orang lain, minta maaf Ustaz, ini aib dia kata. Tapi sebagai pengalaman, kalau ikutkan dia sendiri pun dia kata tak boleh cerita ke orang. Apa yang berlaku tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala? Di antara jenazah yang pernah dia mandikan itu adalah dah mati. Orang tu dah mati dah, tapi ini tak turun. Logik tak? Allah tunjuk. Yang ni dok kerah, terpacak. Tu tuan macam mana? Adalah doa dia Ustaz, dia kata. Adalah doa dia tu. Adalah cara dia tu. Dia tak cerita lah kat saya. Satu. Yang kedua, dia pernah cerita juga bahawasanya seorang lelaki anu ni keliling ni dia tanam ke kacang. Tak tahulah ke kacang tu apa, kacang basikal tak tahulah. Besar-besar ni. Dia tanam keliling. Tuan-tuan rasa orang tu buat apa? Cikgu, agak-agak orang tu buat apa? Gigolo. Tujuan ke kacang tu, minta maaf saya sebut dalam majlis, tujuannya adalah nak bagi puas perempuan tu. Apa tak? Okey. Maknanya mungkin tuan-tuan benda ni tak jumpa kan? Kalau jumpa pun janganlah cerita ke orang. Apatah lagi yang kita cerita tu pula spesifik pula. Oh, dia kata jenazah yang aku mandi tadi. Bila mandi tadi orang tahu dah siapa mandi tadi. Orang tahulah benda tu siapa dia kan? Itu adalah aib yang boleh memburukkan, boleh penghinaan kepada keluarga. Begitu jugalah tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, apa yang berlaku hari ini. Dia dah disabitkan bersalah. Dahlah, biarlah dijalani hukum dia. Tapi ada lagi yang kata, tak cukup nak jawab. Orang tak puas hati lagi. Bila orang tak puas hati hukuman tersebut, kata menghina mahkamah. Kalau mahkamah telah tetapkan 12 tahun dan 210 juta, kita kata tak cukup lagi, itu pun menghina mahkamah juga. Maknanya bagi kita, mahkamah itu tak cukup ni lagi. Tak cukup hukuman lagi. Okey, tuan-tuan. Yang keduanya, dia orang Islam. Yang ketiga, kan, pada saya lah, dia tu adalah orang yang baik. Tapi Ustaz, itulah dia. Nampak tak? Nanti saya ulah dia punya ni. Saya, ataupun mungkin ada tuan-tuan, kan? Saya ni mungkin baik dalam perkataan, tapi mungkin perbuatan tidak. Saya ni mungkin baik dalam duit, tapi mungkin saya lemah dalam tengok perempuan seksi. Nampak tak? Kita manusia ni tak ada yang maksum, tak ada yang komplit. Okey. Jadi oleh yang demikian, kenapa Nabi melarang menghina orang-orang yang melakukan dosa? Disebabkan kerana kalaulah dia insaf dan bertaubat dengan dosa dia, mungkin dia lebih baik daripada kita. Yang kedua, dia buat dosa adalah tak boleh tengok duit. Kita mungkin dosa yang lain adalah contoh dosa meninggalkan sembahyang. Jahat juga. Memang dia tak jahat dengan orang dan dia tak dapati bersalah. Berapa ramai orang yang komen-komen tersebut, malah yang komen itu di antaranya adalah LGBT. Hang baik sangat lah.
Cakap LGBT, alang-alang cakap LGBT. Nah, baru ni saya terjumpa satu artikel. Dia tulis tajuk tu. Dengan tajuk tu kadang-kadang orang pandai tau. Dengan tajuk tu kita terpengaruh, jadi kita baca cerita tu. Itu kira pengaruh tu, pengaruh tajuk. Tajuk dia, seorang isteri berjaya menghamilkan suami. Aku pelik juga kan. Seorang isteri berjaya menghamilkan suami. Saya pun tekanlah. Oh, rupanya kes LGBT. Nariklah pun. Ceritanya begini. Yang suami dia tu, yang sebagai suami itu adalah perempuan. Dilahirkan perempuan. Dia tukar watak, dia tukar pembawaan. Pakaian dia pun pakaian laki, pakai seluar jin, rambut pendek, kan? Lepas tu sado jenis macam apa tu, yang angkat berat tu, memang nampak laki ya. Kan? Buah dada pun dah tak nampak dah buah dada tu. Itu dia perempuan. Yang si lelaki itu pula yang sebagai suaminya, yang sebagai suami dia adalah tukar perwatakan, dah ada buah dada besar, dah rambut pun dah panjang, pakai pun pakaian perempuan, memang jadi perempuan. Jadi saya pun suruh kat bawah tersebut, yang rambut panjang tu, yang lelaki dah berpakaian perempuan tersebut, dia pi cium, dia pi cium perempuan, adik konon-kononnya perut suami dia lah. Nampak dah situ baca larunya. Agak-agak kalau tuan-tuan nurse confuse tak? Kan? Perempuan datang ke klinik menemani suami yang mengandung. Pelik tak? Tu huru-haranya manusia apabila mana LGBT ini diiktiraf. Okey, jadi maksudnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita nak selidik, bahwasanya janganlah menghina orang. Dia walau bagaimanapun jahatnya dia pernah berjasa kepada negara. Itu tak dapat dinafikan. Sebab itu di sisi Allah Ta'ala, pendosa-pendosa selama mana lebih banyak pahala dia tetap akan masuk surga. Kita kadang-kadang manusia ni, bila mana baik mana orang tu pun ada satu dosa yang dia lakukan ataupun kesalahan dia kelabu, kan? Dia punya nafsu dia dalam benda tersebut sehingga dapati bersalah pada kita, dia tu jahat, langsung tak ada kebaikan pada diri dia. Okey, itu untuk diri kita. Untuk diri orang yang buat salah, saya sebut secara umum, bukan ditujukan kepada orang tertentu. Okey, tuan-tuan, terutama diri saya, jom sama-sama kita bermuhasabah diri. Apa nasihat Nabi Adam kepada anak cucu dia? Ada 5. Mudah-mudahan kita fahami nasihat ini. Yang pertama, kata Nabi Adam alaihissalam, janganlah kamu merasa tenang dan aman hidup di dunia, kerana aku merasa tenang hidup di surga yang bersifat abadi. Ternyata aku dikeluarkan oleh Allah daripadanya. Jangan sampai kita ataupun sesiapa Allah kurniakan kepadanya kesihatan, Allah kurniakan kepadanya ilmu, Allah kurniakan kepadanya kekayaan, kan? Sehingga dia duduk atas muka bumi ini selesa dengan melakukan apa yang dia lakukan. Duit ada, kesihatan ada, dia boleh buat apa sahaja. Nampak? Dia tak sedar bahawasanya hidup di dunia ini adalah sementara. Tiba-tiba dia mati. Apa kata Allah dalam Al-Quran yang selalu tuan imam kita baca? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Muhammad, kalau kau tengok pendosa-pendosa ketika nanti berhadapan di hadapan Allah, qalu, mereka mengatakan, sami'na wa abasarna, kami dah dengar, kami dah tengok, farji'na na'mal solihan, Tuhan bagi kami peluang balik ke dunia, kami akan melakukan amal soleh. Itu yang berlaku nanti di hari kiamat. Allah telah rakam di dalam Al-Quran. Itu nasihat Adam. Aku dulu waktu duduk dalam surga, aku ingat aku kekal aku dalamnya. Rupa-rupanya Allah turunkan dia ke atas muka bumi ini. Yang kedua, janganlah kamu bertindak menurut kemahuan isteri-isteri kamu.
Kerana aku bertindak menurut kemahuan isteriku yakni Hawa, sehingga aku memakan pohon terlarang, lalu aku menjadi menyesal. Okey, tuan-tuan rahimakumullah. Jangan sampai contoh kita gaji 2,000 sebulan. Yang bini kita ni kaki shopping. Itu tuan-tuan, diri saya terutamanya. Bukan kita tak nak senangkan isteri kita, tapi jangan sampai melampau sehingga terpengaruh kita untuk menyalahgunakan kuasa. Contohnya, katalah di pejabat orang bayar iuran, duit iuran tersebut masuk dalam poket kita, lepas tu buat resit palsu, bagi kat dia, duit tak masuk. Contoh, menipu ni di mana-mana orang boleh menipu. Walau kerani kecil sekalipun. Saya pernah kerja dulu di satu sekolah agama rakyat. Saya masa tu tuan-tuan rahimakumullah gaji 350. Saya ingat lagi, saya boleh mampu pakai motosikal sahaja. ACP 19, tak tahu mana. Kalau saya tak salah hari tu yang last beli motor saya tu pakai adalah Siak masjid masjid Kemunting. Sekarang tak tahulah mana bangkai motor tu. ACP kalau tuan-tuan tengok itu motor saya tu. ACP 1935. Tu saya punya motor tu. Kan? Tu yang mampu beli. Tapi masa tu ada seorang kerani, dia mampu pakai kancil. Kerani pakai kancil. Jelehlah juga. Rupa-rupanya kan tadi dah. Kan? Dia boleh kaut, boleh tipu duit dalam 300 sebulan. Akhirnya satu hari yang jadi terbongkar tu, bila kita keluarkan list tunggakan iuran, ibu bapa datang, siapa pula aku dah bayar bagian-bagian, bawa resit. Tengok resit tersebut tak tally dengan resit yang ada dalam buku log. Nampak tak? Balik pada tadilah, nipu kan? Okey. Jadi, kalaulah lelaki yang macam tu semata-mata pada isteri dia nak beg baharu, nak jam tangan, nak kasut baharu. Akhirnya bila disabitkan bersalah, dia panggil pecah amanah. Yang masuk lokap siapa? Suami masuk lokap. Kan? Yang isteri silap-silap dapat kahwin pula dengan orang yang lebih kaya. Wal-i'azubillah. Sebab itu kata Nabi Adam alaihissalam, jangan bertindak terlalu mengikut kehendak isteri. Yang ketiga, setiap perbuatan yang kamu lakukan, renungkanlah terlebih dahulu akibat akan yang timbul. Bila kita buat benda ni, fikir-fikir kasat. Kalau kanta macam mana? Sebab itu di antara ucapan, itulah kan, bukan nak ulas, tapi benda dah contoh. Saya kadang-kadang, malah tuan-tuan, tolong jangan marah saya. Keluar masjid ni tuan-tuan buang, saya hanya bagi contoh saja. Apa kata Muhyiddin Yassin? Kan dah terbukti, tengok. Maksudnya ialah, kalaulah dulu kan Datuk Seri Muhyiddin Yassin dulu kan, dia kata bincang, bersihkan nama. Tapi dia pecat Muhyiddin, pecat Safi Abdul. Jadi maksudnya, kalaulah kes di peringkat awal dulu, masa saya ke siapa ke, bila kita nak buat benda tu, kita fikir kalau aku buat apa akibat dia. Contoh ya, senang. Habis keluar daripada masjid, kawan ajak pergi karaoke. Fikir-fikir sat. Kalaulah malam ni kebetulan pusat hiburan itu, berita harian, ini itu wartawan ni sedang nak buat apa? Pemantauan sebab dah banyak laporan kes-kes dalam kelab malam tu. Malam tu pula yang kita terima ajakan kawan kita. Tengok-tengok kantai, tengok-tengok gambar kita besok pagi keluar harian Metro. Macam. Sebab itu kita nak buat benda, kita kena fikir apa kesan dia. Okey.
Dah terlajak masa, minta maaf. Lagi 2 je saya lajukan. Yang ketiga, ketika hati kamu merasa takut akan sesuatu, maka tinggalkan ia. Bila kita nak buat tu, kita kluk kelak. Jangan buat. Termasuklah tuan-tuan kalau nak pergi mandi sungai, kan? Ataupun nak pergi ke laut, rasa macam berat je nak pergi. Jangan pergi. Sebab berkemungkinan ada perkara buruk yang akan berlaku. Yang terakhir, bermusyawarahlah kamu dengan sesuatu perkara. Dia tajuk ni lah. Kan yang kelima, bermusyawarah dalam berbagai perkara dapat melindungi. Beberapa pendapat malah ianya boleh terselamat daripada kezaliman. Jadi kata Nabi Adam AS, bermusyawarahlah kamu mengenai sesuatu perkara, kerana seandainya aku bermusyawarah dengan para malaikat, tentu aku tidak akan tertimpa musibah. Kalau dulu ketika Iblis kata, wala taqraba hadhihi syajarata tu, jangan dekati buah kayu tersebut, apa yang tersirat? Kenapa Allah jangan bagi dekat? Malah dia diajak oleh Iblis makan buah khuldi. Kalau ketika itu dia kata, aku tanya malaikat, malaikat apa pandangan kamu? Iblis kata bagian. Begitu juga kita. Kalau kita nak buat sesuatu, mudah aja. Katalah ada seorang janda, kita kesian tengok dia, tak ada orang nak jaga dia, anak dia 2 orang terbengkalai ataupun terabai. Kita pun berkenan tengok dia. Nak kahwin terus ke ataupun bincang dengan orang rumah? Bincang orang rumah dulu. Mesyuarat dulu kan. Pasal apa pula? Ustaz, kita ada kuasa veto, Ustaz. Okey, tuan-tuan perempuan ni, tahu tak? Perempuan ni tulang yang bengkok Hawa tu kan daripada tulang Adam. Tulang ni kalau kita tak betulkan, bengkoklah dia. Sebab itu mungkin saya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, berapa ramai di kalangan lelaki, bukan dia tak berani nak kahwin 1, 2, 3. Tidak. Berani kan? Masalah kita adalah bini kita tak takut dengan kita. Itu masalah besarnya. Buatnya bini kita kata, tak apalah bang, abang nak tolong dia kan? Abang nak kahwin, abang dah kahwin dah kan? Dah kahwin dah pun? Senyap-senyap. Kahwin song kalau abang dah kahwin dah? Okey, besok kita pergi pejabat agama. Full stop. Nak kata apa? Boleh cerita lagi tak? Boleh cerita lagi satu lagi? Kalau boleh aku nak cerita ni. Cerita seorang suami pakai kereta besar. Ramailah yang berkenan, terutama di pejabat. Ni nak cerita ni lah. Jadi bila begitu, baiknya tadi laki ni, dia pergi khabar dekat bini dia nak kahwin satu lagi. Nampak? Bagus tak bagus bini dia ni, dia kata kat laki dia, okey, saya nak jumpa dengan perempuan orang yang abang nak kahwin tu lah. Laki tu pun rasa seronok lah. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tahu? Perempuan ni dia ajak buat perjumpaan tersebut di hotel. Hotel ni paling besar berapa bintang? 7. Haji, saya jarang masuk hotel haji. Hotel ni paling kelas berapa bintang? 7. Katalah 7 nah. Okey. Tuan-tuan fahamlah kalau hotel 7 bintang ni lagu mana kalau makan kat situ. Dia ajak suami dia, perempuan tersebut. Kemudian dia pergi jumpa di hotel 7 bintang. Nampak? Lepas tu apa nama ni? Bila begitu, makanlah apa semua, bincang-bincang, betulkan kau nak kahwin dengan ini? Okay, betul. Okay, tak apa. Kemudian dia keluar dulu. Siapa nak bayar? Siapa nak bayar? Laki itulah kan? Rupa-rupanya syarikat yang laki tu kerja, bini dia punya. Nampak tak? Bila tahu macam tu, besok laki tu nak jumpa perempuan tu, dia tak mau dah. Rupa-rupanya perempuan tu nak kahwin dengan dia pasal dia ingat laki tu kaya.
Rupa-rupanya kekayaan itu adalah bini punya. Nampak tak? Tapi hari itu kalau dia kahwin dulu, baru dia kabur kat bini dia, agak-agak apa jadi? Bini dia minta cerai, dia halau laki tersebut, jadi apa? Jadi gelandangan jawabnya. Agak-agak bini tu minta cerai juga tak? Minta cerai juga? Bila porak-poranda. Itu contohlah. Sebab itu nasihat Adam yang 5 ni, mudah-mudahan cuba kita semak pada diri kita untuk kita selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ada pengajaran yang dinasihatkan oleh Nabi Adam alaihissalam untuk kita sebagai anak cucu dia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.